So jadi inilah dia ulama pewaris Nabi. Kalau kita tengok balik dekat sini, Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya. Ada tengok dalam slide tu. Sungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Sungguh para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka baik. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil pusaka tersebut atau warisan tersebut, ia telah mengambil bahagian yang banyak. Jadi nak ceritanya, ulama tu Nabi kata pewaris Nabi. Dan Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Dia tak wariskan harta Nabi ni. Apa yang dia wariskan? Dia mewariskan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang ma'rifatullah. Ilmu tentang Allah Ta'ala. Ilmu yang kita belajar sini. Ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, ilmu makrifat. Inilah ilmu yang diwarisi daripada para Nabi. Maka yang bawa tu siapa? Yang bawa tu para ulama. Jadi bila Nabi sebut ni, yang barang siapa yang ambil pusaka tersebut, kita nak ambil dengan siapa pusaka tersebut? Kita kena ambil dengan para ulama. Maka sebab itulah yang semalam yang kita bincang panjang tu, maka sudah jelaslah kita tengok semalam kita bincang bahawa apa yang saya sebut semalam dalam kita punya perbincangan tu, jelaslah ada penjelasan yang nyata dari Allah Ta'ala yang mewajibkan kata setiap mukallaf itu untuk menyempurnakan segala pekerjaan ibadah dia. Maknanya, kena ambil balik pusaka tu. Pusaka tu lah pusaka apa? Manakah pusaka yang disebut oleh Nabi itu? Pusaka jenis apa tu? Dahlah Nabi tak mewariskan tak dinar. Nabi hanya mewariskan ilmu. Maka di ilmu itulah ada barang pusaka. Jadi pusaka ni yang kita kena terima. Kalau kata harta pusaka mak bapak kita tu, kita kena terima balik harta pusaka mak bapak, terima dan kita ambil harta tu, kita boleh guna harta tu. Sama juga dengan harta pusaka Nabi. Kita terima, kita ambil, kita boleh guna. Maknanya kita terima balik kalimatut taqwa. Itulah pusaka Nabi. Jadi katakan pusaka tu. Pusaka tu pusaka kalimat taqwa. Kalimat taqwa atau kalimat tauhid atau kalimat syahadah. Dalam dia tu ada iman, Islam, ihsan yang meliputi agama Islam keseluruhannya. Jadi, maka kita terima balik pusaka khalifah wali agama Islam, iman, Islam, ihsan tu, itulah pusaka yang ada pada Rasulullah yang di atas makna sekaliannya dan juzuk-juzuknya kullu. Semua tu kita terima. Semalam kita dah sebut dah, kita dah bincang dah semalam. Betapa hebatnya yang dikatakan pusaka daripada Rasulullah tu. Tapi orang tak peduli bab ni. Orang dia terima pusaka apa? Kata pusaka dia tahu. Mak pak mati, berebut perang nakkan kereta, nakkan bangunan, nakkan duit, nakkan saham, nakkan harta mak bapak tu. Bukan dia duk sibuk pasal harta ilmu. Yang kita dah bincang malam ni tentang pusaka Rasulullah. Faham tak? Tentang pusaka Nabi yang kita nak terima balik. Sebab inilah yang akan menyelamatkan manusia di akhirat nanti. Bukan kata meredak duit yang banyak-banyak tu. Yang itu kena tanya. Yang ini tak ditanya. Dia menolong kita. Pusaka hak Rasulullah ni yang katakan pusaka khalifah wali agama Islam ni lah yang akan menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Bukan takat dunia. Akhirat juga kita akan selamat insya-Allah. Maka sebab itulah pusaka ni sangat penting. Sebab tu sabda Nabi. Nabi kata apa lagi dalam mafhum dia? Para ulama itu adalah sebagai pelita. Ulama ni sebagai pelita. Maksud pelita ni obor. Macam kita pegang pelita. Lampu lah kita kata. Ulama ni macam lampu. Macam pelita. Di permukaan bumi ini sebagai pengganti para Nabi. Jadi ulama ni Nabi dah sebut terang-terang ni. Saya nak ulang banyak kali ni. Ulama ni sebagai pelita di permukaan. Mana dia cahaya. Dia menyinari bumi ni. Sebab dia membawa pusaka Rasulullah tu. Pusaka Rasulullah tu kalau Allah buka kasyaf, buka tutup mata hati kita ni, buka mata hati kita tengok sampai ke langit tu pancar cahaya dia naik. Kan? Cahaya dia naik. Saya nak cerita satu kisah lah. Ni kisah kawan-kawan kita lah yang meninggal tu. Dan masa meninggal dia tu. Masa meninggal dia tu, sebelum malaikat nak turun, malaikat maut nak turun nyawa dia tu, turun dulu cahaya berwarna putih. Turun cahaya tu. Bila turun tu jadi tenang tempat tu. Tempat kematian dia tu tenang. Tenang, orang jadi senyap. Tengok. Turun cahaya putih tu. Turun cahaya putih tu, malaikat yang turun.
Sekejap saja. Sekejap saja kemudian ambil nyawa dia, naik balik cahaya hijau. Turun cahaya putih, naik cahaya hijau, naik ke langit. Inilah yang dinanti-nantikan saat-saat kebahagiaan seorang yang nak kembali kepada Allah. Maknanya, yang turun tu menyambut tu adalah malaikat-malaikat dan bidadari dari syurga yang mengambil roh tadi balik kepada Allah. Ini orang-orang yang Allah letak di tempat yang mulia, yang memegang pusaka Khalifah Wali. Sebab tu dia ada kemuliaan dia kat situ. Ni bukan cerita dongeng. Saya bukan nak bohong tuan-tuan cerita malam ni. Ni nak cerita apa yang sepatut kita buat tapi kita tak buat. Orang tak peduli bab macam ni. Orang duk sibuk benda lain. Hari-hari cerita politik. Hari-hari cerita politik. Kalau dekat Kedah tu gaduh Menteri Eswar dengan MIC. Itulah hari-hari gaduh. Kan? Kemudian dengan apa ni cyber trooper lah main peranan semua ni. Duk kalang kabut. Amal kita, siapa nak jaga kita? Tuan-tuan mati. Tuan-tuan mati. Seorang-seorang mati. Baik. Jadi, Nabi, ulama' ni kata Nabi sebagai pengganti para Nabi. Dan aku kata Nabi, juga sebagai pewaris para Nabi. Dan Nabi juga, Nabi kita Muhammad SAW juga adalah pewaris para Nabi. Tu contoh tengok belah kanan tu gambar. Macam mana kita pewaris? Daripada Nabi Adam AS. Turun satu Nabi. Dikatakan bahawasanya daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad ada 124,000 orang Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Manakala Rasul 313, yang selebihnya adalah semua Nabi. Nabi ni dia bawa syariat tu kepada ke atas diri dia. Manakala Rasul untuk umat dia. Untuk umat dia. So jadi sampai ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi sebagai pewaris Nabi. Maka disambung lagi kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada para ulama, sampai kepada umat Islam. Apa yang dibawa oleh Nabi Adam? Nabi Adam sebenarnya kita dah cerita dah. Bagaimana Nabi Adam menerima talqin dari Tuhannya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam menerima talqin dari Tuhannya, kalimatut taqwa. Nabi Adam terima syahadah daripada Tuhan, daripada kalimat taqwa. Maka datang Nabi Adam, Nuh, Idris, Hud, Saleh selepas itu. Semua terima, bawa kalimat taqwa tu. Bawa turun. Zuriat tu tak putus. Daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, sampai kat kita yang terima ni, itulah kalimat taqwa yang diterima oleh Nabi Adam, yang dibawa oleh Rasulullah, yang dibawa oleh para Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, sampai sahabat-sahabat, sampailah imam-imam yang 4 tu, sampailah kepada ulama-ulama, sampai kepada kita. Itulah dia kalimat yang satu. Tak ada perubahan langsung. Kalimat itu tak berubah langsung. Kalimat itulah yang akan membawa kita balik kepada Allah. Yang akan menyelamatkan kita. Sebab tu dia disebut sebagai, itulah dia pusaka Nabi. Bukan takat pusaka Nabi Muhammad, tetapi juga pusaka pada setiap Nabi dan Rasul itu. Masya Allah. Jadilah inilah benda yang kalau kita fikirkan ya. Bagaimana tentang kemuliaan manusia. Kita hari ini hilang kemuliaan tersebut. Sebab apa? Kita dah tak kisah dah pusaka ke. Kita tahu kata pusaka mak bapak kita nak rebut. Kita bukan bicara tentang pusaka Rasulullah. Pusaka Nabi itu yang penting. Pusaka ni dia benda yang asal turun sampai kepada kita. Jadi boleh faham tak benda ni? Ya. Saya harap tuan-tuan puan sidang pendengar yang mengikuti kuliah saya ni, mungkin benda baru lah bagi tuan-tuan dan puan yang tak pernah dengar kuliah ni. Selalu orang tanya saya, ada ke ni ilmu macam ni Ustaz? Ada. Ada lagi ilmu yang saya tak nak cerita lagi. Yang disebut sebagai ilmu syatar. Ilmu syatar ni, kena mengaji ilmu ni lagilah rumit. Nak mengaji tentang, nak sampai peringkat kita makrifah kepada Allah. Sebab tu kena duduk dalam ilmu mukasyafah. Sebab tu kita sebut bila kita terima pusaka Khalifah Wali ni, kita terima apa? Pusaka iman, Islam, ihsan, tauhid, ma'rifah, kasyaf, mukasyafah, mukafahah, manakib, karamah, kelebihan, ijabah makbul doa. Di atas mana sekaliannya macam mana Rasulullah. Jadi yang kita terima dalam tu komplit. Itu pun sebut sikit baru. Saya tak sebut lagi tentang ilmu syatar. Macam mana keadaan ilmu syatar yang kita nak kena mengaji. Sebab ilmu ni sangat penting untuk kita. Allah. Yang ni pun masa tak lepas lagi. So jadi benda ni sangat heavy, sangat berat. Maknanya masa kita ni dah habis. Dah habis dengan
pekerjaan dan perbuatan yang sia-sia. Barulah ni lah kita teringat. Ni pun sebab COVID. Sebab COVID kena kurung, kena kuarantin, tak boleh pergi ke mana. Tidak malam-malam ni lebuh dah. Kat Maidin lah, tepi laut lah, pergi Langkawi lah hujung minggu. Tapi dengan COVID ni, kuarantin, PKP ni pakai duduk kat rumah. Dapatlah juga mengaji. Ini katakan sebagai hikmah. Inilah antara hikmah yang COVID ni. Kita boleh mengaji. Terus kira lah benda lain. Kita kena boleh mengaji. Alhamdulillah. Maknanya inilah antara bila kita lihat musibah secara syar'i, secara agama. Jangan tengok dengan secara akliah. Akal ni kadang-kadang dia nampak benda lain. Nafsu nampak benda lain. Okey, baik. So, Alhamdulillah. Jadi saya rasa tentang tajuk yang ni, itulah kaedah dia. Macam mana kita nak melihat balik. Jadi, kedudukan ulama' tu, maka kita kena berhampir dengan ulama'. Baik. Ada lagi satu perkara nak sampai last sekali. Kalau kita katakan ulama', orang akan tanya, Ustaz, ulama' ni kan macam mana? Allah. Kalau tanya saya lah, nak cari ulama' zaman sekarang ni macam mencari permata di tepi pantai. Pergi tepi pantai tu, pantai Port Dickson ke, pantai dekat Kuala Terengganu ke, pantai dekat Batu Feringhi, Pulau Pinang ke. Pergilah mana-mana pantai. Ambil torchlight malam-malam berjalan. Semua berkilat. Yang kita suluh tu semua berkilat. Tapi apakah itu permata? Demikian juga dengan ulama' di akhir zaman. Ada ulama' ni. Jangan risau. Ulama' tu ada. Tak hilang. Allah akan jaga. Cuma kita tak kenal mana satu ulama' yang kita nak cari tu. Sebab ulama' ni, kita kata ahli ulama' lah. Tok guru sebagai ni. Mereka ni tak ambil duit dengan manusia. Dia tak ambil duit. Satu sen dia tak nak duit. Pasal dia kerja dengan Allah Ta'ala. Saya ingat lagi masa mengaji kemarin. Tok guru yang saya ngaji tu, ngaji kitab tu kitab hikam. Kitab ni tinggi lah. Yang mengaji semua tok guru. Dia tak ambil duit, bagi tak nak ambil. Dia tak nak. Dia ambil duit cara lain, bukan cara mengaji ilmu. Sebab apa? Nabi mengajar mana? Nabi dah sebut tadi. Nabi ni tidak mempusakai dinar dan dirham. Orang kata ustaz dia tak boleh lah. Ustaz tu kesian, dia datang jauh. Dia perlukan duit minyak. Kan? Lama ustaz seronok. Dia duk kira duit. Satu masjid 500. Sebulan dapat 20 masjid sudah. Dia dapat 20,000. Bolehlah beli welfare sebiji. Tu yang jadi akhir-akhir zaman macam itulah. Dah kira duit. Ngajar pula, masuk kadang datang dah lewat. Duduk 3 jam ya, tengah ngajar. Dah habis 3 jam. Patang bunyi ya, titit. Okey, kita dah selesai. Wallahu a'lam. Itulah ngajar kat masjid. Bukan tak bagus. Tapi kadang-kadang dah jadi materialistik lah. Ngajar, duk kira nak duit. Jadi kita nak balik kepada ulama' macam ni. Mereka ni ulama' tak ambil duit. Kan? Mereka ni orang yang sangat tidak melakukan syirik. Ulama' ni sangat alim, zuhud, tawaduk. Ini ulama'. Jadi nak jumpa ni susah tapi ada insya-Allah. Memang ada. Itu apa? So kita sekarang ni yang penting, malam ni kita dah mula faham tentang macam mana dikatakan ulama' yang membawa pusaka Rasulullah tu. Kalau tengok dalam gambar sebelah tu, cuba tengok daripada Nabi Muhammad sampai ke kita lebih kurang 1442 tahun. Jauh tu. Maka antara Nabi Muhammad dengan kita, siapa yang bawa agama ni? Agama ni siapa yang bawa? Ulama'. Kita nak nafi ulama' tak boleh. Ulama' yang bawa. Siapa lagi kalau bukan ulama'? Dan Nabi terang-terang sebut dalam hadis dia, ulama' tu waris aku. Waris Nabi. Nabi dah tentu dah ketak dah ulama' waris Nabi. Siapa dia ulama'? Itu Allah yang pilih. Kita alhamdulillah sekurang-kurangnya kita dapat ikut dalam program macam ni. Kita mengaji, kita ada mursyid kita. Walaupun kita tak dapat jumpa dengan ulama' ni, kalau saya pun hanya wakil je, bukan ulama' apa, hanya wakil saja untuk menyampaikan balik khalifah pusaka wali itu sampai balik kepada mursyid kita iaitu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dan sampai kepada Nabi SAW. Kena balik kepada Nabi pasal dia asal pada situ. Itulah kaedah dia. Tu kalau boleh faham tu insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni dapat memberi penjelasan. Selama ni kita mungkin blur, kita mungkin bingung, kehidupan kita kadang-kadang kita rasa kita ni nak letak diri kita ni kat mana? Dahlah dulu tak pergi sekolah agama. Bila dapat anak, hantar sekolah tahfiz.
Okey lah, bagus lah tu. Tapi ibu ni dengan ayah masih lagi macam tu. Yang tu mengaji kat anak. Anak mengaji mak bapak dah. Mak bapak duk yak-ye, mak bapak duk happy sana, happy sini. Kan? Pakaian pun dia tak sentuh, tak senonoh. Anak yang mengaji tahfiz. Harapkan anak, mak bapak tak. Tak boleh kan? Nak buat semua. Kan? Nak ambil semua. Sebab tu Islam kena kafah. Kafah. Udkhulu fi simil kafah. Masuklah ke dalam Islam kafah. Islam kafah, Islam keseluruhan. Ambil semua apa yang ada dalam Islam, apa yang Nabi itu terima semua. Barulah Islam tu nama dia Islam kafah. Bukan ambil sekerat tak Islam sekerat tak Islam. Ambil begitu aja lah. Dah dekat sebelah dah pukul 11. Jadi saya rasa tajuk ni pun makin panas sikit. Jadi saya nak bagi faham je. Kalau orang kata ustaz tu garang marah tak. Kalau saya kata saya mengaji dengan tok guru saya, tengok muka dia pun takut. Kalau dia ngajar tu nak tengok tak berani. Sebab apa? Dia mata dia kalau dia tengok kita ya, Allah. Takut. Asal nak soal dia jawab. Asal nak soal baru niat dia dah jawab. Niat dia jawab. Lah macam kita nak tanya dia. Tu tok guru. Bengkeng tok guru ni. Tok guru saya bengkeng tengok. Jadi kalau orang tak bengkeng ni bukan tok guru. Hak lembut-lembut tu bukan tok guru. Cakap lembut-lembut tu bukan. Nabi ni, ketika Nabi mengajar, sahabat ni dia panggil duduk, dia panggil majlis burung. Sahabat ni duduk tak bergerak, bertimpuh, sahabat duduk senyap sampai burung boleh bertenggek atas kepala. Sehingga Nabi kata, majlis ilmu ku dengan sahabat ni macam burung, macam dia panggil majlis burung. Pasal sahabat-sahabat ni tak bergerak, duduk. Ada beberapa sahabat saja yang boleh pandang muka Rasulullah ketika Rasulullah mengajar. Yang lain semua tunduk ke bawah. Tak berani tengok muka Nabi. Itu dia zaman dulu. Ini saya kena tegur lari. Left group. Kena marah sikit, left group. Macam mana nak jadi orang soleh? Marah sikit, tegur sikit ya lari. Tak tahan. Ustaz tu garang benar. Kena cari ustaz lembut. Cari di LGBT ya. Lembut-lembut. Kan? Agama ni mana ada lembut-lembut? Dia 2 3. Perintah, tegah, pilihan. Dalam Quran tu lah ceritanya. Macam mana nak selesai masalah ni? Itu perintah Allah Ta'ala. Tegahan Allah Ta'ala. Benda-benda pilihan lain. Pilihlah benda-benda harus yang lain. Rasulullah senyum berapa kali dalam hidup dia. Kita nak ustaz yang tok guru yang suka mengajar menyanyi ke? Tok guru yang suka berlagu ke? Yang suka gelak ketawa ke? Ulama ni dia tak senyum dengan orang pun. Senyum gitu-gitu je. Tengok Rasulullah macam mana. Kerana kita tak faham. Kita nak orang yang boleh, kita kena sejiwa dengan kita nak ngaji. Ilmu ni kan macam tu. Tak usah kira siapa. Asal benda tu orang mengajar, ustaz mengajar yang elok, kita ngaji. Tadah telinga tu. Biarlah dia kata apa pun, kita diam dah. Saya berpegang satu prinsip masa saya mengaji kemarin. Saya kata kalau tak sabit dengan tok guru ni, aku tak jadi orang dah. Saya ingat macam tu. Jadi saya tak marah pun tok guru. Dia nak kata katok kita kan, katok lah. Dia nak kata apa, katalah, lantak lah. Penting, mu tok guru aku. Sampai macam tu kita pegang. Baru kita berkat, dapat keberkatan ilmu tu. Tidak hanyut habis. Kawan saya lah raid habis. Tinggal orang kami yang boleh follow, boleh ikut. Itu ilmu ni bukan senang. Ilmu ni macam tu. Challenge ni, cabaran ni sangat hebat. Kita nak sampai satu tahap pengajian tu Allah. Ni sampai sekarang ni pun saya pun tak berani lagi. Kita bukan pandai pun. Sekadar tolong kawan boleh lah. Ni ramai-ramai dalam ni. Kalau ada ustaz, tok guru yang dengar tu minta maaf lah mana tersilap tu. Bukan kita pun bukan orang yang pandai sangat. Tapi sekadar nak menyampaikan suatu ilmu yang mana orang dah tinggal. Orang tak percaya bab tu. Orang dah percaya tu, kita nak percaya, nak hidupkan balik ilmu tu. Mana? Jadi Alhamdulillah, saya rasa cukup dekat ni dulu malam ni. Mana yang jadi yang mana saya sampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi keberkatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyil wa ala sahbihi wa sallim. Allahumma ahyina bil iman wa mitna bil iman wa asyurna bil iman wa dakhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka kafarata dzunubi sirrihi wa jahri wa niyatu wa qalbuhu bi qalbihi. Allahumma tawil umurana wa jud fi kulli lailati wa
ودولة وإحسانه، وتقبل دعاءنا ببركة شيخنا مولانا السيد الشيخ محمد بن القادر الجيلاني وبركة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين يا الله، اللهم آمين يا الله، اللهم آمين يا الله. يا رحيم، يا رحمن، يا رحمن، يا رحمن، يا رحيم، يا رحيم، يا رحيم، يا رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة، يا فرج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعباده يغفر ويرحم، يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، minna minkum taqabbal karim. Alhamdulillah.